والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى.
نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hari ini kita masuk kepada surah Al-Baqarah ayat 142. Kita masih membicarakan tentang al-istiqamah, dan daripada perkataan istiqamah itu ditukar kepada al-mustaqim. Al-mustaqim, jalan yang lurus, yang kita ulang setiap kali membaca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu merupakan permohonan yang kita wajib baca sebanyak 17 kali sekurang-kurangnya di dalam sembahyang 17 rakaat, sembahyang 5 waktu. Dan perkataan mustaqim itu mula sekali dalam surah Fatihah, nombor 2 dalam surah Al-Baqarah. Dan dalam surah Al-Baqarah ini pada ayat 142, iaitu ayat pertama pada juzuk yang kedua. Juzuk yang pertama, juzuk kedua sayaqulu sufaha, juzuk ketiga tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Maka dalam juzuk yang kedua, ayat mula menyebut tentang siratal mustaqim, dan ayat mula juga menyebut tentang yahdi. Allah memberi hidayah, memberi petunjuk kepada sesiapa yang ia kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi orang yang dapat petunjuk ini disebabkan man yasha', disebabkan Allah berkehendak. Maka sebab itu kita diajar apabila kita nak buat sesuatu, kita kata insya-Allah. In makna jika, sya'a makna berkehendak, Allah oleh Allah. Khususnya perkara-perkara yang akan datang. Orang kata kat kita esok, jom pergi rumah saya, kita kata insya-Allah.
InsyaAllah, saya akan pergi dengan jika Allah berkehendak. Kita merancang sesuatu dan kita disunatkan menyebut insyaAllah. Wala taqulu inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah. Dalam suratul Kahfi. Wala taqulu, dan jangan kamu kata inni fa'ilun dhalika ghadan. Sesungguhnya aku nak melakukan yang demikian itu esok. Illa an yasha Allah, melainkan jika Allah berkehendak. Jadi perkataan Allah berkehendak ini adalah merupakan wirid orang-orang yang beriman. Pahala pun bertambah bila dia kata insya-Allah dalam perkara-perkara tertentu yang akan ia lakukan. InsyaAllah petang ni nak buat sekian. InsyaAllah tahun depan nak buat sekian. Jadi kita berlapik dengan menyatakan saya merancang untuk melakukan sesuatu dan perancangan saya tidak akan terjadi melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat 143 ini Allah sebut tentang perkataan man yasha. Allah mulakan dengan firman-Nya, sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Akan berkatalah oleh orang-orang yang bodoh di kalangan manusia, apakah yang telah memalingkan mereka daripada kiblat mereka? Apakah yang telah memalingkan orang-orang Islam daripada kiblat mereka yang terdahulu? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah wahai Rasulullah, milik Allah lah seluruh arah, milik Allah lah timur dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ia memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi apa cerita ayat ni? Cerita ayat ni tentang mansuh, tentang terhapusnya satu amalan dan digantikan dengan amalan yang lain, yang diistilahkan sebagai an-naskhu, nasakh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Kami tidak menasahkan satu ayat, melainkan kami datang yang seperti itu atau lebih baik daripada itu. Jadi maksud termansuh dan ternasah ini, ketika Nabi SAW berada di Mekah, baginda beribadat menghadap Kaabah. 13 tahun di Mekah, semuanya beribadat menghadap Kaabah. Apabila baginda berpindah ke Madinah, maka baginda disuruh beribadat, bersolat sambil menghadap Baitul Maqdis, menghadap Masjidil Aqsa, untuk menjinakkan hati orang Yahudi. Karena orang Yahudi mereka beribadat menghadap Masjidil Aqsa, menghadap Baitul Maqdis. Jadi Nabi SAW diarahkan oleh Allah sebagai salah satu cara dakwah menghadap Baitul Maqdis, supaya orang Yahudi faham bahawasanya Nabi SAW juga adalah utusan Allah yang sama dengan Nabi Musa, yang sama dengan Nabi Isa, di dalam mengajak manusia beribadat ke arah kiblat yang sama. Kemudian setelah 16
atau 17 bulan menghadap Baitul Maqdis. Kalau 16 bulan berarti setahun 4 bulan. Kalau 17 bulan berarti 1 tahun 5 bulan. Hampir 1,5 tahun menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh menghadap ke Kaabah. Tapi sebelum kejadian itu berlaku, Allah dah bagi tahu tentang perkara ghaib, perkara akan terjadi, iaitu puak-puak jahat, puak-puak bodoh, puak-puak kafir ni akan tanya kamu, apa yang menyebabkan orang-orang Islam bertukar kiblat daripada arah yang lama kepada arah yang baru. Maka kamu kena jawab terhadap pertanyaan itu. Milik Allah lah timur dan barat, yakni semua arah itu milik Allah. Timur, barat, utara, selatan, semua milik Allah. Ikut suka dia nak suruh tala belah mana ketika kita sembahyang. Yahdi man yasha', Allah bagi petunjuk kepada orang-orang yang tertentu yang dia pilih untuk berada di dalam jalan yang betul. Haduk komplain kat Rasulullah, haduk bangkang, haduk tanya tu tak dapat petunjuk. Dan orang yang tak ikut ajaran Allah, orang kafir itu orang yang safih, orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Kerana mereka tidak akan berjaya di akhirat kerana kekufuran mereka. Walaupun di dunia mereka pandai, orang bukan Islam di dunia pandai pada kita dalam cari rezeki. Mereka pandai menega, pandai jual beli. Mereka pandai jual, kita pandai beli saja. Di sudut keduniaan, mereka jauh lebih hebat daripada kita. Kalau mereka nak pergi mana-mana tempat, mereka naik kapal terbang. Kita nak naik kapal terbang 2-3 kali pikir. Pasal nak beli tiket mahal. Mereka boleh pergi melancong tiap-tiap tahun ke mana-mana negara. Kalau tak ada COVID, rata dunia mereka boleh pergi. Mereka duit banyak. Allah berfirman, وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ لَا يَغُرَّنَّكُمُ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. Jangan menipu akan kamu, jangan kamu merasa cemburu atau kamu merasa heran terhadap, jangan tertipu akan kamu terhadap perpindahan mereka itu di mana-mana negara. Kalau mereka boleh naik kapal terbang pergi mana negara dengan senang, kamu jangan rasa kamu lekeh daripada mereka. Sebenarnya mereka lekeh daripada kamu, mereka teruk daripada kamu. Kenapa? Kerana kamu ada iman, kamu ada Islam. Walaupun kamu duit sikit, tapi kamu ada Islam. Walaupun mereka duit banyak, mereka tak ada iman, mereka tak ada Islam. Maka sudah tentu jauh beza antara kamu dengan mereka. Jadi mereka duit banyak tapi tak beriman, maka mereka orang yang kurang cerdik kerana mereka dapat manfaat dunia, tapi mereka akan ditimpa mudarat agama atau mudarat akhirat. Maka disebutkan dalam Hasyiah Sawi, dia kata, was-sufaha'u jam'u safihin wa huwa man yatajannabul manafi' wa yata'allaqu bil madar dunyawiyatan aw diniyatan. Sufaha itu ramai, kata-kata yang bentuk bilangan yang ramai daripada safih. Safih makna orang yang bodoh. Apa makna orang bodoh? Orang yang menjauhi manfaat-manfaat dan mencari mudarat-mudarat.
sama ada mudarat itu di dunia atau di sudut agama, maka tidak syak lagi bahwasanya orang kafir itu bergantung dan berkait dengan mudarat di sudut agama. Fakullu kafirin safihun, maka setiap orang yang ingkar kepada Allah, yang kufur kepada Allah, orang yang bodoh, orang yang cerdik, orang yang syukur, taat dan syukur kepada Allah. Kita baca tafsiran ulama kepada perkataan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ulama kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sebenar-benar takwa itu ialah mengisi kehidupan dengan 3 perkara. An yuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Makna taqwallahi haqqa tuqatih, makna takwa pada Allah dengan sebenar-benar takwa itu an yuta'a fala yu'sa, bahawa ditaati akan dia, akan Allah, fala yu'sa, dan tidak dilakukan maksiat, tidak didurhakai. Orang yang rajin taat pada Allah, orang tak buat maksiat, orang itu bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Orang itu orang cerdik. Kerana bila dia buat maksiat, dia dapat dosa. Dosa itu menempah neraka. Orang itu orang bodoh. Kerana menempah kemudaratan dunia akhirat. Dunia orang duduk dalam dosa, tak berkat hidup dia. Akhirat dibakar dalam neraka. Maka sifat orang yang mulia, an yuti' Allah fala ya'sillah. Dia taat kepada Allah, dia tidak buat maksiat. Yang dilatih terutama bulan puasa. Bulan puasa la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kamu buat taat dan menjauhi dosa maksiat. Jadi maksud taqwa Allah dengan sebenar-benar taqwa itu an yuta'a fala yu'sa. Yang kedua, wa yudhkara fala yunsa, bahawa diingat akan Allah itu dan tidak dilupai. Dia rajin banyak mengingati Allah, dia tak lupa. Bila dia ingat ke Allah, dia tak lupa. Dia pergi pasar, dia ingat ke Allah, dia tak lupa, maka dia tak buat dosa di pasar. Dia duduk atas lebuh raya, dia ingat kepada Allah, dia tak lupa, dia tak buat dosa di atas lebuh raya. Orang yang ingat Allah Ta'ala di mana-mana, dia tak buat dosa. Kalau dia terlupa dan terlanjur buat dosa, dia cepat-cepat sedar dan segera bertaubat. Segera beristighfar dan bertaubat. Itu sifat yang kedua orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sifat yang ketiga, wa an yushkara fala yukfaru. Wa an yushkara fala yukfar, bahawa dia bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepada Allah. Maksudnya kalau orang yang kufur, dia tidak bertakwa. Orang yang kufur, dia tak cerdik kerana dia mengundang keburukan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidak ada orang yang benci kepada agama Nabi Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh ia akan dirinya sendiri. Orang yang tak suka ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Adam, ajaran Nabi Muhammad SAW, dia itu orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Sebab itu pahala kita ajak orang kepada petunjuk, pahala besar, kerana kita tarik orang bodoh jadi orang cerdik. Orang yang ikut petunjuk Allah dia cerdik, orang yang menolak petunjuk Allah dia tak cerdik. Allah Ta'ala beritahu akan ada golongan-golongan yang bodoh, yang tanya engkau, yang bangkang engkau kerana engkau bertukar daripada kiblat Baitul Maqdis kepada kiblat Kaabah. Maka orang bodoh ini orang yang menolak yang bermanfaat, mencari yang mudarat. Sama ada di dunia, di sudut dunia atau di sudut agama. Di dunia dia tak mau hak manfaat. Orang bagi air minum hak dapat minum jadi sihat, dia minum jadi mabuk. Jadi penin. Maka dia cari mudarat.
Orang suruh mengucap, suruh semayang, dia mengucap pun tak mau, semayang pun tak mau, maka dia duduk dalam mudarat. Hidup dia tak tahu arah tuju. Hidup dia tak ada prinsip yang betul dan matlamat yang tepat. Kerana dia tak semayang, dia tak mengucap, dia tak tahu kerja fikir cari makan dengan hiburan. Dia tak fikir nak cari redha Allah Subhanahu wa taala, kerana dalam mindanya hanya mencari kesenangan yang sementara. Maka dia orang tak cerdik. Orang yang menjauhi pelbagai manfaat dunia akhirat dan mencari kemudaratan dunia dan agama akhirat, orang ni orang yang bodoh. Maka dikatakan di sini kullu kafirin safihun. Orang yang kufur kepada Allah walaupun di sudut keduniaan dia cerdik, dia mengaji dapat nombor 1, dia bekerja pangkatnya tinggi, dia menega jadi jutawan, duit bilion-bilion ringgit, tapi kalau tak kenal Allah, tak beriman kepada Allah, kufur kepada Allah, dia tak cerdik, kerana dia senang dekat dunia saja. Mati dia tak senang sampai tidak ada kesudahan, kerana dia kufur kepada Allah. Orang yang tak taat kepada Allah tak cerdik. Orang yang tak ingat pada Allah tak cerdik. Orang yang kufur kepada Allah tak cerdik. Maka kita diajak taat, kita diajak ingat, berzikir, kita diajak syukur, bukan kufur. Qul lillahil masyriq wal maghrib, katakanlah milik Allah itu segala arah timur dan barat. Dalam tafsir Al-Jalalain dia kata al-jihatu kulluha, segala arah itu milik Allah. Bagi tahu kepada mereka yang bertanya, kenapa tukar kiblat ni, bahawasanya segala arah itu milik Allah, ikut suka dia nak suruh hadap belah mana. Kita jangan bangkang hak Allah suruh. Allah suruh mengucap, kita mengucap. Allah suruh semayang, kita semayang. Jangan duk komplain, jangan duk tolak. Kerana menghadap kiblat itu adalah ta'abbudiyun la naqilu lahu ma'na. Al-amru biistiqbali jihatin makhsusatin ta'abbudiyun la naqilu lahu ma'na. Perintah agar menghadap arah tertentu adalah perkara yang perlu kepada pelaksanaan secara mengabdikan diri. Tidak tahu, kita tak tahu maknanya. Allah Ta'ala suruh talaquk ni, talaquk ni, talaquk nu, talaquk nu. Macam Allah Ta'ala suruh melontar ketika haji, tawaf 7 pusingan, sa'i 7 pusingan, lari anak antara 2 tiang hijau. Semua tu ta'abbudi, buat ibadat sudah. Wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, ketui batu, kutip sekian biji, besar ni batu dia. Semua ibadat haji, kebanyakannya ibadat haji adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami tak tanya apa pasal suruh buat lagu ni. Apa pasal duk berebut pergi melontar tempat satu tu, melontar talim pun boleh. Apa pasal pergi duk wukuf di Arafah, tukarlah wukuf talim pula, wukuf di Jeddah ke? Tak usah duk komplain. Allah Ta'ala kata wukuf mesti di Arafah. Jangan duk kata nak buat wukuf talim. Haji mesti di Mekah, jangan duk pergi buat haji di balik pulau. Tak mau pergi haji Mekah jauh kan, pergi haji balik pulau lah. Jangan duk komplain hak perkara ibadat, kerana banyak sebahagiannya kita tak tahu dia punya hikmahnya. Maka Allah Ta'ala kata, itu hantar, itu talah belah Masjidil Maqdis, talah belah Masjidil Maqdis. Hari ini kena hadap ke Masjidil Haram, hadap Masjidil Haram. Tak sah duk cakap banyak, kerana Allah Ta'ala berkehendak menasahkan, menghapuskan hukum terdahulu dengan hukum terkemudian.
Jadi dalam minum arak pun gitu dulu ni. Arak mula-mula halal boleh minum. Lepas tu salah seorang sahabat nama Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu minum arak. Lepas minum arak pergi semayang. Dalam semayang dia jadi imam. Jadi imam mabuk penin. Penin minum arak pergi jadi imam. Hak patut sebut dia tak sebut, hak patut tak sebut dia pergi sebut. Pasal tengah baca Quran tengah penin. Dia baca apa? Dia baca qul ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul katakanlah ya ayyuhal kafirun wahai orang-orang kafir. Itu tak apa lagi. Tengah-tengah penin tu waktu boleh sebut lagi. Mai yang kedua, la a'budu ma ta'budun. La mana tidak. A'budu aku sembah. Ma ta'budun apa yang kalian sembah. Maksudnya aku tidak menyembah akan sesuatu yang kamu semua sembah wahai orang kafir. Kamu sembah patung ni, patung ni, patung ni, kamu sembah berhala, sembah hak nu, sembah hak ni, ada sembah matahari lah. Kalau Hindu lagi banyak ada sembah. Macam-macam dia sembah. Aku tidak menyembah segala sesuatu yang kamu semua sembah wahai orang kafir. Dia penin, dia pergi tinggal la. La makna tidak, dia tinggal. Sepatutnya kena baca la a'budu ma ta'budun. Aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Tidak tu dia tertinggal. Dia pergi baca aku sembah macam kamu juga. Aku sembah apa yang kamu sembah. Kamu sembah berhala, dia pun sembah berhala juga. Pasal dia mabuk. Baca tengah mabuk, terlupa nak sebut la, pergi baca. Patut kena baca la a'budu ma ta'budun. Dia baca a'budu ma ta'budun. La tertinggal. Pasal apa tertinggal? Pasal mabuk arak. Maka sepatutnya baca aku tak sembah berhala, mengaku aku nak sembah berhala pula dah. Pasal dia kata aku sembah apa yang kamu sembah. Tu ayat kedua dia tinggal la. Ayat ketiga pun pening juga. Ayat ketiga la a'budu ma ta'budun wala antum, dan tidaklah kamu semua wahai orang kafir ta'budu wala antum 'abiduna ma a'bud, menyembah apa yang aku sembah. Jadi ayat 2 kata aku tak sembah apa yang kamu sembah. Kamu sembah patung berhala, aku tak sembah berhala. Dan kamu tak sembah apa yang aku sembah. Aku sembah Allah, kamu tak sembah Allah. Tam tu pun dia tinggal la juga, dia tinggal tidak. Patut dia baca wala antum abiduna ma'abud, dia baca wa antum abiduna ma'abud, dan kamu sembah apa yang aku sembah. Jadi mula tadi dia mengaku sembah berhala, patut dia habaq ke orang kafir hampa pun sembah berhala macam aku juga. Tukar makna habis lingkup. Dengan sebab dua-dua tidak itu dibuang. Pasal apa dia buang? Dia baca tengah mabuk. Bukan mabuk ketum, mabuk arak. Jadi sepatut baca la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Dia pergi baca a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud. Dua-dua tidak itu dipadam dan tidak disebut, tidak dibaca. Pasal apa tak baca? Dia baca tengah penin, tengah mabuk arak. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat selepas itu wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sembahyang ketika kamu sedang mabuk. Maksudnya arak lepas tu boleh minum tapi lepas sembahyang. Nak sembahyang jangan minum, sekali jadi pening macam tadi ya. Maka arak tak diharam 100%. Arak hanya diharamkan sebelum semayang saja tak boleh minum. Sebab tadi kalau semayang celaru ayat Quran baca. Lepas semayang sebotol air boleh minum, 1 tong boleh minum. Boleh minum dalam keadaan tak semayang. Sebelum semayang saja jangan minum. Maka orang masih minum arak. Lepas pada tu tak lama turun pula ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh ila akhir ayat. Hanya sahaja arak itu, judi itu, berhala itu
adalah najis, adalah kotor daripada amalan syaitan, hendaklah kamu jauhi akan dia. Masa tu baru arak itu haram 100%. Maka arak itu diharam berperingkat-peringkat, kerana dia menjadi tabiat orang Arab musyrikin pada masa tu. Tak minum arak, tak boleh duduk hari-hari siang malam minum arak. Nak haram sekaligus itu mungkin tak sesuai, maka diharam berperingkat-peringkat. Lah sekali baru haram 100%, titik pun tak boleh minum dah. Masa tu baru depa tuang habis botol-botol arak. Tempayan-tempayan arak depa katok habis sampai jadi banjir, sampai jalan-jalan penuh dengan air arak. Dengan sebab mereka dengar saja arak haram, mereka bersifat sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Depa katok habis tempayan-tempayan arak, menyebabkan air dan arak dan tempayan itu banjir kot jalan-jalan. Betapa patuhnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika Allah mengharamkan arak. Maka arak diharamkan berperingkat-peringkat. Begitu juga kiblat. Kiblat disuruh kita sembahyang dan ditukar kepada peringkat yang kedua, kepada Kaabah. Di mana kejadian itu berlaku? Di masjid yang dinamakan sekarang ini Masjid Al-Qiblatain. Masjid dua kiblat. Kenapa dua kiblat? Mula kiblat kok ni, lepas tu kiblat kok ni. Nabi SAW sembahyang 2 rakaat, sembahyang Zuhur, Allah turun wahyu suruh tukar tala belah Kaabah pula. Maka sembahyang Asar adalah sembahyang yang pertama kepada kiblat Kaabah sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Di masjid tersebut, di masjid sembahyang Asar. Masjid itu berlaku sembahyang Zuhur. Kata ulama, malaikat Jibril turun jumpa Nabi SAW setelah baginda dah sembahyang Zuhur 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis. Maka 2 rakaat yang berbaki pusing tala belah Kaabah bersama dengan para sahabat yang lain. Maka orang Yahudi dan orang munafik ketika itu protes, terfitnah. Yang duk tanya tu Pak Yahudi dengan orang munafik. Pak Yahudi tanya pasal kiblat tak sama dengan mereka. Orang munafik memang jahat pun. Maka mereka lah yang disebut sebagai sufaha di sini. Orang-orang bodoh, yakni orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang munafik tanya, awal pi tukar kiblat pi kok lain pula, dulu kok lain. Maka Allah Taala beritahu kat Rasulullah, habang kat depa. Milik Allah semua arah itu. Ikut suka dia lah nak suruh hadap belah mana pun. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Antara orang yang Allah bagi petunjuk itu ialah orang-orang yang Allah kehendaki sahaja. Kemudian siratal mustaqim apa maksud? Dinil Islam, agama Islam. Allah pilih orang-orang siapa yang dia kehendak daripada zaman dulu sampai kiamat untuk mengikut jalan Islam. Kalau ikut jalan Islam, ikut jalan lurus. Kalau ikut jalan yang bercanggah dengan Islam, ikut jalan yang bengkang-bengkok, jalan yang tak lurus, jalan yang salah. Jadi kita nak kenal kita ni duduk jalan lurus ataupun tidak, kita kenal Islam, ikut Islam. Dalam segala perkara. Bukan ikut setengah, tak ikut setengah. Tang semayang aku ikut Islam, tang dedah tutup aurat aku tak mau ikut Islam, aku nak dedah aurat aku ke orang. Tak kena. Tang beli nak makan nasi, aku beli beras. Nak makan lauk, aku beli ikan di pasar. Nak dapat ikan, nak dapat lauk, aku beli cara halal. Tapi nak beli rumah, nak beli kereta, aku nak cari cara riba. Cara yang tak betul, cara haram. Beli rumah harga 100,000. Beli kereta harga 200,000. Beli rumah harga 200,000. Hak ratus-ratus ribu tu beli cara riba. Pinjam cara riba. Hak ikan RM2 ni beli cara Islam.
Pasal murah boleh ikut Islam, mahal-mahal tak boleh ikut Islam. Beli ikan, beli lauk, beli baju, beli beras, beli cara elok. Beli rumah, beli kereta, cari cara tak elok. Hak ni ikut Islam, hak nu tak ikut Islam. Tak kena. Kalau dia beli daging, dia nak daging sembelih. Kalau daging lori belah lembu mampus tak sembelih, itu haram makan. Orang kata jom pi try tengok Cina tu duk sembelih khinzir, kau nak rasa seketui. Jasa duk sembang ajak makan babi. Babi ni melugai, aku dengar melugai. Orang suruh makan babi dia tak mau, makan rasuah tak apa. Makan babi haram, makan rasuah haram. Dua-dua haram. Makan rasuah RM1 tak haram, dia tak rasa takut, dia tak rasa melugai, dia tak rasa marah. Makan babi seketui pun dia rasa marah. Orang ajak pun dia marah kat orang ajak tu. Jadi dia tak makan babi ni kerana apa? Kerana emosi dia. Aku tak boleh dengar nama khinzir, aku nak termuntah. Pasal nak termuntah. Yang riba tu, rasuah tu haram. Tu tak termuntah lah, duit serba orang lain lah. Jadi kalau kita tak mau kepada khinzir kerana tak lalu, tu tak betul. Kita tak mau kepada khinzir kerana Allah tak bagi makan khinzir. Kita tak mau kepada arak kerana Allah tak bagi makan arak. Makan macam tu juga kita tak mau kepada rasuah kerana Allah tak bagi makan rasuah. Jangan sampai khinzir dia tak makan, rasuah dia makan. Sedangkan dua-dua sama-sama haram. Arak dia tak minum, dalam masa yang sama dia pi makan buah orang dia curi. Zakat dia tak keluarkan. Tak minum arak pasal arak haram, zakat yang tak dikeluarkan haram juga. Maka zakat keluarkan, jangan makan. Kerana diharamkan oleh Allah, sebagaimana kamu tak minum arak, kamu tak makan khinzir, kamu juga tak boleh makan rasuah, kamu juga tak boleh makan riba, kerana sama-sama Allah haramkan. Jadi kita buat satu yang kita buat kerana Allah suruh buat. Kita tinggal sesuatu yang kita tinggal kerana Allah suruh tinggal, baru betul. Pasal apa kamu tak makan khinzir? Kerana Allah tak bagi. Kenapa kamu tak minum arak? Kerana Allah tak bagi. Maka kamu tak buat kerana Allah tak bagi. Demikian juga benda-benda yang Allah tak bagi yang lain. Seperti Allah tak bagi dedah aurat. Seperti Allah tak bagi kita makan rasuah. Seperti Allah tak bagi kita makan duit zakat yang bukan hak kita tetapi hak asnaf. Hak golongan yang layak menerima. Baru betul kehidupan kita. Hak ni setengah orang tak sedar. Dia duk ikut Islam, dia ingat aku dah Islam dah dengan mengucap pi Mekah, pi haji, umrah, semayang. Tapi banyak lagi benda dia tak ikut Islam. Bersukan dia tak ikut Islam, berhibur dia tak ikut Islam, berpakaian dia tak ikut Islam, beli kereta, beli rumah tak ikut Islam. Dia duk berasa ikut Islam dah. Orang yang ikut Islam kerana Islam yang lengkap, orang itu masuk dalam benar-benar berada di atas sirat yang mustaqim, benar-benar berada dalam jalan petunjuk. Jadi kalau orang tanya kita Islam ni boleh tak ambil setengah, buang setengah. Ikut mana kita berasa untung, beli ikan RM2 ikut Islam, beli kereta RM200,000 tak saya ikut Islam, ikut riba. Tak betul. Orang tu tak betul kerana dia ikut Islam setengah, dia buang Islam setengah. Makan khinzir jangan makan pasal khinzir ni haram. Tak lalu. Rasuah tak apa, 100 juta boleh makan. Makan rasuah tak apa, makan khinzir tak boleh. Padahal dua-dua tak boleh. Maka kalau orang tanya macam mana kita nak bagi hidup dalam jalan yang lurus, jalan petunjuk, jalan siratal mustaqim hak betul macam kehendak Allah dan Rasul, jawab kat dia dengan ayat 208 surah Al-Baqarah. Ayat 208 dalam surah Al-Baqarah. Muka surah berapa tu cari tak jumpa
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fis silmi kaffah." Masuklah oleh kamu semua di dalam Islam itu secara keseluruhan, secara lengkap, secara seratus%, yakni dalam semua bidang aspek kehidupan yang kamu nak ceburi. Kamu nak buat apa? Nak makan? Makan ikut Islam. Kamu nak bela anak bini ikut Islam. Kamu nak berjiran ikut Islam. Kamu nak berpakaian ikut Islam. Kamu nak merintah negara, ikut Islam. Tak ada satu benda melainkan Islam dah bagi panduan. Kamu nak buang ayak besar, buang ayak kecil, ikut Islam. Ikut Islam masuk jamban. Tak ikut Islam, berak tengah jalan. Awak hantar masuk jamban, segan nak masuk. Berak tengah jalan. Islam tak bagi, Islam marah. Bukan dekat Islam, kita pun marah. Maka buang ayak besar, buang ayak kecil pun ada panduan cara Islam. Ada yang bercanggah dengan Islam. Padahal buang ayak besar, buang ayak kecil 5 minit, 10 minit dah. Tambah hak merintah 5 tahun. Lagi banyak ajaran Islam. Hak 5 minit tu pun Islam dah ajar kita. Qadha hajat 5 minit pun masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk dalam tandas, jangan berak tengah jalan. Berak tengah jalan, Islam pun marah, orang pun marah. Kita bawa motor, terbelah, melambung naik kena muka kita. Bawa kereta, naik kena cermin kita. Kita marah. Siapa luk lang kau ajak berak tak ni? Kita pun marah, Islam pun marah berak tengah jalan ni. Kalau buang ayak besar, buang ayak kecil yang 5 minit tu pun Islam dah ajak. Jangan buang tengah jalan, pergi buang dalam tandas. Kalau tak ada tandas, pergi jauh pada orang. Tambah hak merintah 5 tahun. Lagi banyak panduan Islam. Tapi setengah orang dia tak berasa. Dia berasa Islam aku dah semayang, cukup dah. Aku baca Quran rajin. Ni nak puasa aku khatam Quran sebulan 3 kali. Dah cukup. Baca Quran bagus. Tapi ikut Quran lagi bagus. Sebab itu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, dan kenyataan itu disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, rubbatalin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Kadang-kadang ada orang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran itu melaknat pembaca itu. Dia baca Quran tapi Quran itu kutuk dia. Pasal apa? Pasal dia lawan apa yang dia baca. Dia bercanggah apa dia baca. Dia baca Quran ada ayat berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dia yang baca Allah haram riba, dia terlibat dengan riba. Dia baca ayat Quran suruh tutup aurat, dia dedah aurat ketika keluar rumah. Ayat tutup aurat dalam surah An-Nur. Qul lil mu'minat yudnina min jalabibihinna. Orang perempuan yang beriman kerana melabuhkan tudungnya sampai menutup di kawasan dadanya. Tiba-tiba dia tak pakai tudung. Maka dia baca ayat itu bulan puasa, dia tak sedang ayat itu sedang duk marah ke dia. Ayat itu laknat dia. Jadi jangan sampai kita baca ayat ala la'natullahi 'alal zalimin, laknat Allah menimpa orang zalim, kita bersifat zalim, kita tak meninggalkan kezaliman. Kenapa kita buat zalim? Zalim ni bukan pi curi hak orang, pi kepak kepala orang, bunuh orang, terajang orang, tak. Zalim tu bila kita tak ikut hukum Allah, kita sudah zalim. Ayat dalam surah Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak mengikut hukum Allah, dia orang zalim. Kata dalam surah Al-Maidah. Dan dalam surah Hud Allah berfirman, jangan kamu cenderung kepada orang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang zalim. Kalau kamu cenderung kepada orang zalim, kamu akan disentuh api neraka. Jangan duk setuju dengan perbuatan zalim. Jangan menyokong orang yang buat perkara zalim. Kerana zalim Allah tak suka. Allah suka adil. Adil itu mengikut peraturan dan hukum makam Allah Ta'ala. Ayat 100 berapa dalam surah Hud? Tu yang kata ada.
Jadi dia kata ustaz ni mohong pula lah baca kod lain, cerita kod lain. Dalam Quran surah apa? Ayat 113 surah Hud ayat 234, muka surat 234. Surah Hud juzuk 12 ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan kamu cenderung kepada orang-orang zalim, berkenan, sokong, setuju, jangan kepada perkara zalim. Kalau setuju, disentuh api neraka. Orang yang duduk dalam zalim kena bertaubat, orang yang menyokong kezaliman kena berhenti. Dan ayat surah Maidah tadi, ayat berapa? Menyatakan orang yang tidak mengikut hukum Allah, mereka itu orang zalim. Ayat lain kata orang fasik. Jadi kita dapati bahawasanya bila kita baca Quran, baca tafsir, banyak belambak benda kita tak betul, yang perlu kita perbetul. Jadi Islam dan jalan yang lurus tak boleh ikut setengah-setengah, ikut sedaya upaya yang kita mampu. Pasal apa tak boleh ikut setengah-setengah? Kerana Allah suruh ikut semua. Kalau ikut setengah, berarti syaitan telah menipu orang itu. Ayat 208 surah Al-Baqarah, muka surat 32, juzuk yang kedua. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Mana ikutlah Islam secara lengkap. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu merupakan musuh yang nyata. Jadi kita baca siratan mustaqim dalam Fatihah, kita baca siratan mustaqim dalam ayat 142 surah Al-Baqarah, kita kena tahu siratan mustaqim, jalan lurus, jalan petunjuk Allah, jalan Islam yang sempurna. Kita berhenti tani dulu, ayat berikutnya kalau ada ruang esok kita sambung. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.